Hai, Assalamualaikum. Saya Farah Nim Razak, merupakan ibu kepada anak kembar saya iaitu Aminah Raisa dan Amira Raisa, seorang isteri kepada suami yang tercinta Dr. Arif Aizuddin dan pengusaha kosmetik Farah Nim Beauty Sendirian Berhad. Anim nak ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada pihak tim Pak Emma di atas anugerah yang tak ternilai harganya ini, yang Anim rasa ramai lagi yang layak untuk mendapat anugerah ini, iaitu Best Mama Millennial untuk tahun ini, insyaAllah. Anugerah ini bukanlah menandakan Anim adalah ibu yang terbaik di dunia ataupun ibu yang terbaik di Malaysia ni, tidak. Cuma Allah gerakkan hati dan juga perasaan tim Pak Emma untuk memilih Anim sebaris dengan penerima anugerah yang lain. Anim sentiasa doa bahawa anugerah ini adalah anugerah untuk semua ibu-ibu dekat luar sana yang terus berkasih sayang terhadap anak-anak, terus menjadi ibu yang sentiasa menyediakan makanan yang sihat, yang sentiasa memberikan sepenuh kasih sayang kepada anak-anak. Anak-anak ini adalah anugerah yang Allah berikan tak ternilai harganya, yang mana kita perlu ambil amanat ini, menjaga anugerah ini sebaik yang mungkin, setinggi kesabaran yang boleh, setinggi kudrat yang boleh, supaya akhirnya nanti kita boleh rasa buahnya, hasil didikan kita tu untuk dunia dan juga untuk akhirat. Bersiaran secara langsung menerusi Facebook dan juga YouTube majalah Pak Emma. Buat pertama kalinya Pak Emma menganjurkan Pak Emma Galam Moms yang diinspirasikan bersama Cetaphil, sebuah program anugerah digital yang akan memberi penghargaan kepada 20 mama milenial yang bukan sahaja mempunyai pengaruh yang kuat di social media, malah memberi inspirasi buat ibu-ibu di luar sana. Saya Dr. Say, kembali lagi korang bersama saya. Kalau tak sebelum ni dah 2 hari berturut-turut Fizi Ali jadi host. Hari ni turn saya nak jadi host balik dengan keizinan isteri. Yang mana kita akan bersama-sama meraihkan Pak Emma Galam Moms yang diinspirasikan bersama Cetaphil. Sebab Cetaphil ada memperkenalkan Cetaphil Baby with Organic Calendula Range dan Cetaphil Baby Regular Range yang mempunyai formula untuk melindungi kulit anak daripada iritasi, kering dan kulit sensitif. Cetaphil adalah hypoallergenic, bebas paraben, mineral dan bahan pewarna sesuai dengan saranan pakar pediatrik. Ia bukan sahaja boleh membantu mengurangkan masalah kulit, malah Cetaphil juga boleh membantu melembutkan kulit dan rambut anak kita. Dapatkan promo istimewa daripada Cetaphil sekarang hingga September ini. So cepat-cepat, laju-laju pergi dapatkan. Dan macam biasa, sambil-sambil kita tonton Pak Emma Galam Moms ni, janganlah lupa ringan-ringankanlah jari tu untuk tekan butang like, love dan share video ni. Yang paling penting, tekan butang subscribe di YouTube majalah Pak Emma. Okey, tak nak membebel panjang dah. Mesti ramai nak tahu siapa pula penerima anugerah hari ni kan? Tahu dah? Alamak, tak apa. Kalau yang tak tahu, saya nak cerita juga. Kita tampilkan penerima anugerah Pak Emma Galam Moms yang diinspirasikan bersama Cetaphil hari ini, iaitu Farah Nim Razak. Assalamualaikum Anim. Waalaikumsalam, Dr. Say yang paling famous, doktor yang paling famous dekat Malaysia ni. Ada terharu kita, sahabat-sahabat. First and foremost, nak ucapkan tahniah kerana terpilih menjadi salah seorang penerima anugerah untuk Pak Emma Galam Moms ni. Apa kata tunjuk sikit? Tunjuk lagi. Hoi. Jadi sebelum kita teruskan anugerah hari ini, ada satu berita baik buat mami-mami di luar sana yang sedang menonton live Pak Emma Galam Moms ni. Anda berpeluang memenangi hadiah istimewa daripada Cetaphil, iaitu Cetaphil Baby Wash and Shampoo 230ml ini. Selalu macam mana makeup artis buat semua macam ni lah kan. Caranya mudah sahaja. Tunggu soalan di ruang komen dan jawab. Dan kita akan pilih 5 pemenang bertuah pada akhir rancangan ini. Jadi jangan ke mana-mana. Tunggu untuk soalan itu keluar dan jawab. Okey? Jadi kita berbalik kepada Anim. Okey. Ni I nak tanya ni. Sila, tanyalah. Asyik kat luar sana nak tahu. Bila kalau I interview any parents yang ada twins, mesti semua nak tahu. Tapi sabar, soalan dia kejap. Soalan dia berbunyi begini.
Okay, kan Anim dah dikurniakan anak kembar Amira Raisa dan juga Amina Raisa, semestinya anugerah yang terindah lah, sebab macam orang cakap buy one free one. Buy one free one. Tapi bila buy one free one ni dia ada juga next term dia double trouble. Jadi bila membesarkan twins ni mesti banyak cabaran dia. Okey, mungkin Anim boleh kongsikan pengalaman menjaga atau membesarkan twins ni. Silakan Anim. Sememangnya bila dapat khabar berita ni dapat khabar berita waktu tu umur kandungan adalah 7 minggu. Waktu tu 7 minggu. Oh, 7 minggu tahu dah 7 minggu dah tahu. Waktu first pregnancy test is 5 weeks. Tak tahu apa-apa lagi. Just nampak kantung lah. Kemudian 7 weeks and then datang ke klinik swasta untuk check lagi sekali, nak tengok keadaan kandungan macam mana. Dan Anim bersama dengan kaum bayi Anim. Sebab Arif waktu tu jauh. Arif di Padang Besar Perlis. Dia kena berkhidmat dengan government. Jadi apa-apa semua check up semua Anim bersama dengan kaum bayi Anim, ataupun Anim pergi seorang diri je untuk check up. Sampailah Anim nak delivery baby pun barulah Arif balik ke sini. Memang sendiri kat rumah. Memang tanpa support daripada husband. Kemudian bila dapat tahu tu adalah satu berita yang cukup mengejutkan lah, sebab Anim dengan Arif tak ada keturunan twins. Kita memang tak ada. Belah Arif pun tak ada genetic twins, belah Anim pun tak ada genetic twins. Kemudian of course agak terkejut kan bila Anim beritahu Arif kata, you troll I you scam I. Sebab dia tu selalu troll kawan-kawan dia. So bila kena kat dia kata Anim troll dia. Sebab Anim tunjuk video kita dah scan kan dekat screen monitor tu. You troll I ni sambil main Mobile Legend. Dia sambung balik main Mobile Legend. Bayangkan macam mana. Lepas tu Anim tunjuk betul-betul. Nanti marah dia. Lepas tu Anim tunjuk betul-betul. Okay, barulah dia mengalirkan air mata. And dia kata taruhlah dapat rezeki anak kembar. Dan sampailah waktu mereka dah dilahirkan, Alhamdulillah. Tapi secara caesar lah Anim waktu tu. Tak boleh nak normal. Sebab sangat high risk. Because Anim punya kandungan twins adalah apa yang kita panggil kalau seiras ni mono apa ya? Dia punya psychotic. Yes. Kan? Betul ke doktor? Dia maksudnya dia share dalam satu peti makanan yang sama. Jadi doktor kata doktor bagi Anim pilihan untuk caesar ataupun normal, tapi Anim kata Anim pilih caesar lah sebab penakut sikit. Dan bila dah lahir dah sampai ke rumah tu memang agak mencabar, terlampau mencabar sebab Arif first time dia face budak-budak sebab dia tak ada anak buah, dia tak ada adik yang kecil-kecil, semua dah besar dan dia memang freak out juga. Tapi Anim dah biasa ada anak buah, dah 7 orang. Jadi dah memang biasa jaga budak-budak ni. Cumanya bila twins ni, bila yang kita rasa agak emosi sikit bila diorang menangis tu serentak. Bila nangis serentak, bila seorang nangis, seorang lagi akan nangis. Kalau seorang lapar, seorang lagi definitely akan lapar. Sampailah umur diorang dah 3 tahun ni. Memang macam tu lah doktor. Kalau serius memang wajib macam tu. Ya, kalau seorang pupu selang 2 minit sekejap lagi kan seorang lagi akan pupu juga. Kalau malam. Tapi kalau seorang tidur, duduk tidur serentak lah. Tidur serentak, tapi kalau seorang mengigau, yang seorang lagi tu pun akan mengigau yang sama. Dia macam menarik lah waktu first kita orang explore macam mana pengalaman menjaga twins. Segalanya serentak ataupun selang beberapa minit. Yang seronok-seronok lah, yang agak mencabar bila dua-dua menangis. Waktu tadi dalam pantang, dua-dua menangis. Kita tak tahu nak buat apa, bagi susu pun tak nak. And then at last, apa yang buat ialah dua-dua tu dia bagi serentak. Maksudnya kita menyusukan anak twins tu serentak dekat badan. Dia agak mencabar, tapi itulah kenangan yang buatkan Anim seorang ibu yang kuat lah, I must say. So sebab pengalaman yang Anim dapat tu dah mencabar sebelum diorang lahir lagi pun. Because Anim seorang-seorang kat rumah. Anim sampai satu tahap Anim mengesut dekat peti sejuk just for untuk minum susu sebab tak ada orang dalam rumah. Arif pula kat Perlis dan waktu tu memang agak sukar lah. Tapi bila kita dah melalui dugaan ataupun cabaran yang sangat kuat waktu pregnancy dan bila diorang dah lahir pun kita dah biasa dah kesusahan tu. Dah tak rasa diri ni macam manja sangat. Dan antara lainnya dugaan anak twins ni ataupun cabaran lah, kita tak cakap dugaan, cabaran dia
bila itu kecil bila diorang menangis, tapi bila diorang dah besar ni cabaran dia bila berebut barang, berebut mainan. Dia akan suka apa yang member dia pegang. Member dia pegang warna hijau, dia nak hijau juga walaupun kat tangan dia pun hijau. Tak faham apa yang dia nak sebenarnya. Tapi yang one advice yang I paling suka bila I tengah koyak tu, I suka apa yang parents bagi tahu, this too shall pass. And betul, semuanya dah berlalu, semua dah jadi kenangan. Dan betul lah sekarang dapat balik kehidupan yang semacam dulu. Kebanyakan masanya ni mesti sibuk lah dengan kerjaya kan. Jadi bila waktu tengah sibuk ni, macam mana ni pastikan yang anak-anak tetap terurus? Adakah suami yang main Mobile Legend ni, adakah dia bukan seorang yang paling banyak membantu dalam menjaga anak ini? Yalah, sebab dia pun ada klinik sendiri, ada dia punya hobi dia sendiri. Macam mana Anim? Anim orang yang sangat simple tau Dr. Say. Anim orang yang simple, Anim tak terlampau complicated things. Contohnya macam Arif, dia dah busy dekat klinik, dia dah penat dekat klinik sebab satu patient dia menghadap almost 2 jam, 3 jam untuk settlekan gigi. Jadi Anim faham, sangat stres, sakit belakang lagi. Jadi bila dia balik rumah, Anim lebih prefer dia ada me time dia sendiri. Anim akan suruh dia nak main game Mobile Legends ni memang tak ada masalah. Anim bagi je. You kena dengar ni, me time. Okay, me time. Jadi kalau dia balik rumah kan sebab Anim faham sangat penat. Dan kadang Anim suruh je dia naik atas, serabut macam twist nak menangis ke apa ke, biar Anim yang settle. Sebab Anim faham kerja ni fleksibel, tak sepenat dia. Jadi Anim suruh dia naik atas, and then you rehat, you me time, you nak main game ke apa, then that's okay, no problem. Nanti dah siap makanan dan you just turun makan. Tapi at the same time dia banyak juga bantu Anim. Apa yang Anim tak sempat nak buat, dia tolong. Contoh pinggan ke dah siap masak, kadang dia tolong masukkan. Even baju pun, baju twist pun dia tolong masukkan. Tapi soalan dia apa tadi Dr. Say? Soalan dia betul lah. So kiranya banyaklah juga sebenarnya Arif ni membantulah dalam menguruskan anak-anak. Yalah sebab to be honest, walaupun sesibuk-sibuk Arif, tapi dia macam fokus kat klinik je. Tapi Anim ada tengok lah tu lah, kadang-kadang kena hosting, kadang-kadang kena modelling. Nak balance, okay. Anim ada banyak team yang kena jaga, internal, external, dan balik rumah nak kena jadi seorang isteri, kena terus berubah menjadi seorang ibu. Bila emosi tu kita tak balance dengan sebaik mungkin, tak kawal diri, Anim tak nak tempias amarah tu terkena dekat anak-anak. Sangat tak adil sebab mereka tak salah apa-apa, tapi disebabkan kita yang selfish, kita yang marah, kita yang emosi, tak pandai jaga emosi, kita marahkan anak-anak. Tipulah Dr. Say tak pernah marah anak. Pernah marah anak ke tak? Betul. Mestilah pernah. Tapi kan Anim, one thing yang I respect yang teramat sangat dengan moms out there, kebanyakannya multitasker lah. Memang satu, kalau I boleh cakap satu je untuk mewakili semua mak-mak di luar sana, a very very efficient multitasker. Sebab yelah, I tengok my wife pun dia boleh, kalau macam I kena macam nak kemas satu tempat, I akan cakap kat my wife, okay, kita kemas orang tamu sahaja hari ni, cukup. I tak boleh lah nak buat banyak, tapi dia boleh macam, alah, by the time you kemas you punya living room, I dah boleh ayam baju basuh pinggan semua macam wow. So itu something lah. So memang betul lah, husband and wife ni memang made for each other lah. Okay. Yeah, okay, ni ada banyak lagi soalan random ni. Berapa soalan random yang followers Pak Emma nak tanya sangat dengan Anim ni. Sila. Ini kita dah pick up dah. Kita dah pick up soalan ni sebelum FB Live. So dah bersedia Sudah. Okay, soalan pertama. Yang paling tipikal yang I rasa I pun nak tanya benda ni juga. Susah tak nak bezakan kembar-kembar ni? Sebab yelah, dua-dua rambut pintal, dua-dua muka macam Arif. Susah tak? Kadang pernah tak panggil? Kasar. Tak jaga hati langsung. Okay. Susah tak? Yes. Panggil Mira datang ke? Ani dapat banyak soalan yang sama. Macam mana nak bezakan Aminah dan Amira? Sejujurnya, secara live, Ani beritahu dekat Dr. Say dan juga penonton, kami sendiri pun keliru sampailah ke hari ini, saat ini. Even semalam, even pagi tadi pun salah panggil nama. Sebab diorang memang dah memang sama dari kecil sampai ke besar. Kalau diorang dari belakang kan, Dr. Say, kalau diorang dari belakang memang tak tahu tu siapa. Even dari tepi pun susah nak recognize tu siapa. Kalau dia jauh, macam contoh dia dekat sofa ni, dekat jauh sikit dalam 200 meter ke, memang tak tahu tu siapa. Ni kena pergi ke depan. Even Arif pun selalu je salah.
But the way cara untuk kami bezakan adalah kalau tengok betul-betul, even Anim pun pagi tadi pun bangun kan macam nak kejut siapa ni, Aminah ke Mira, tak tahulah kejut siapa ni untuk bangun tidur kan. Pipi diorang lain sikit. Pipi Aminah dia a bit chubby, pipi Amira dia kecut sikit. Mata Aminah dia macam mata yang kuyu sikit, mata Amira dia more sharp. Macam tu. Dan Amira dia ada tek lalat dekat tangan. Tapi tak adalah setiap kali nak datang nak kena check tek lalat dia pula kan. Okay. Macam tu susah. Walaupun dah 3 tahun pun ada lagi lah kesukaran nak menentukan mana satu mana Masih lagi keliru. Kadang kan bila kita orang tak tahu tu siapa, panggil je Nana Rara come here. Nana Rara. And then dia kalau contoh kan ada bila kita orang tersalah panggil, dia orang akan betulkan diri dia orang sendiri. No mami, bagusnya. This is Rara. Lepas tu kalau tersalah panggil yang seorang lagi, no mami, I'm Nana, Aminah Raisa. So next question. Perkara yang Anim tak boleh nak handle seorang dan wajib perlukan suami bila berkaitan dengan anak-anak. Masa untuk membuka pekung di dada sikit Anim. Okay. Apa ya? Okay. Bila kita dah kontrak Mac ni dah habis, so inilah waktunya menentukan macam mana kerjasama Anim dan Arif untuk menjaga Aminah dan Amira. Inilah saatnya. Dah bertahun-tahun dibantu Mac dan sekarang dah tak ada kan. So apa kita orang buat ialah kita orang bagi tugas tau. Kita orang duduk kat table, tulis ni, okay, you apa, I apa, pagi pukul berapa I kena buat apa, you kena buat apa. So perjanjian pertama, yes, kena Dr. Say. Kalau tak buat perjanjian nanti Arif tu akan lupa diri. Bila dia lupa diri, dia akan serahkan kita dekat kita semuanya. Tak boleh. Wajib. Ada tak? Wajib ada Arif makan. Waktu makan. Waktu makan ni sebab anak-anak Anim ni dia agak choosy sikit buat makanan. Kalau Arif tak ada kat meja makan tu, bila dia tak nampak daddy dia makan, dia tak nak makan. Dia nak daddy dia makan sekali dekat meja, ada daddy huha-huha sikit, manja-manja, and then barulah dia buka mulut untuk makan. Jadi dalam banyak-banyak hal, makanlah yang Anim tak boleh buat seorang diri, kena ada Arif. Baru dia orang akan makan. Wow, okay. Sebab benda yang I paling susah ialah bagi anak makan. To be honest, macam saya cerita tadi, memang saya sangat kagum dan bangga dengan isteri saya, dengan mak saya, dengan semua mamis-mamis di luar sana lah. Sebab tanggungjawab tu tak mudah. You nak multitask, you nak jaga anak. Lagi-lagi bila ibu tu bekerja, nak jaga kerjaya dia lagi. Lepas tu nak jaga suami yang perangai macam anak. So sebenarnya memang kalau boleh labelkan semua mamis di luar sana adalah anda semua memanglah seorang super mom. Dan oleh kerana itulah juga Pak and Magala Moms yang diinspirasikan oleh Cetaphil ini menghargai serta mengangkat jasa-jasa ibu ni. Tak kisahlah ibu tu baru ke, ibu lama ke, jasa seorang ibu tu tiada penggantinya. Terus terang saya cerita, kalau saya tak ada isteri, saya tak boleh hidup. Serius tak boleh hidup. Jadi jom kita saksikan video ni. Antara cabaran menjadi ibu pertama kali adalah waktu kami bawa pulang Aminah dan Amira pulang ke rumah daripada hospital. Waktu tu sangat kelang kabut lah sebab tak ada confinement lady lagi untuk jaga Anim yang agak sakit kan sebab kena Caesar, dan mengharapkan kepada Tok Mama dan Tok Papa iaitu mak mertua Anim, sebab mak dengan abah Anim stroke dan mereka dijengka Pahang, jadi tak boleh nak datang untuk tolong jaga Anim. Jadi Anim mengharapkan Anim punya mak mertua, dan waktu tu bila dua-dua menangis serentak dan bersahut-sahutan, kami tak tahu nak buat apa sebab bagi susu pun tak nak, bagi itu pun tak nak, dukung pun tak nak, semua tak nak. Last apa yang kami buat adalah mak mertua suruh bacakan Al-Quran, ayat kursi kan, sebab first time balik daripada hospital ke rumah. Jadi mereka pun dah kembali tenang.
cara Anim menenangkan bayi ataupun buat mereka rasa selesa untuk tidur, perut yang rasa selesa lepas makan ataupun tak rasa sakit-sakit ataupun diorang macam lenguh-lenguh ke kan. Anim selalu amalkan urutan bayi. Urutan bayi ni Anim buat sejak diorang lahir lagi. Dalam waktu pantang pun dah urut dah. Urut dan juga tungku menungku baby. Waktu tu yang jaga ni adalah confinement lady dan beliau lah yang ajar ni macam mana nak urut baby, macam mana nak urut perut, tapak kaki, macam mana nak bertungku kepada baby. Jadi apa yang dibuat, yang ni belajar daripada confinement lady tu adalah kita panaskan tungku baby tu, kemudian letak di sekitar perut dia, tungku pelan-pelan supaya perut dia tu selesa. Dan untuk anak Anim, Aminah dan Amira tidur dengan lena, malam-malam Anim akan letakkan sedikit minyak panas, minyak yang sesuai untuk baby lah, dan Anim akan urut tapak kaki dia very slow. Dia pun enjoy, kita boleh nampak muka baby tu, muka anak kita tu happy bila diurut. Macam kita lah orang dewasa kan, bila orang urut kita, bila ada rasa macam ada sentuhan, kita akan rasa tenang. Macam itulah juga anak. Jadi janganlah malas untuk mengurut bayi setiap hari supaya mereka rasa selesa, dan untuk kebaikan anak-anak juga dan untuk kebaikan kita juga. Bila anak-anak ni selesa, perut selesa, badan pun rasa sedap, best, mereka pun tak cranky, tak menangis, tak meragam bila kita dah ada urutan-urutan tertentu. Di pasaran sekarang, di mana-mana kedai yang kita cari, memang pelbagai ataupun lambakan produk bayi yang kadang-kadang ibu bapa ni dengan senang lenangnya main ambil je mana yang rasa brand-brand yang sesuai untuk anak diorang. Sebenarnya ada brand ataupun ada produk yang tak semua anak kita serasi. Jadi cara Anim pilih produk yang sesuai untuk anak-anak adalah tengok ingredient dia, bukan brand. Kita tengok ingredient dulu, adakah bebas daripada paraben, adakah diperbuat daripada bahan-bahan yang semula jadi, tak ada bahan kimia yang bahaya. Sentiasa ada ilmu dan juga research apa yang sesuai untuk bayi, apa yang sesuai untuk anak kita. Kalau dah nampak tanda-tanda produk itu membahayakan, naik rashes, naik kemerah-merahan yang banyak, yang berpanjangan ataupun sampai lagi terus sampai demam, teruslah bawa ke hospital. Wow, kagum sungguh melihat Anim dalam video tadi. Mungkin sebelum ni ada yang tak kenal siapa itu Farhanim Razak. Jadi sekarang korang dah kenal seluruh family dia dan korang boleh mengenali dengan lebih dekat lagi. Nak kenal lebih dekat lagi, follow dia punya Instagram, follow dia punya business, semua pergi follow. Kita ke segmen seterusnya, Pak and Magalam Moms yang diinspirasikan bersama Cetaphil. Bila kita bercakap mengenai Cetaphil, selalunya mesti kita nak merujuk kepada masalah kulit anak. Namun tak begitu tau, sebab Cetaphil dia prihatin dengan apa jua permasalahan anak anda. Dan untuk temu bual kita kali ini, kita bersama-sama dengan Puan Alpini Ramli, seorang kaunselor dan jururawat laktasi dari hospital swasta di KL. Beliau akan mengulas tentang kelebihan memberi urutan kepada bayi dan caranya, serta beberapa persoalan tentang masalah anak. Jom kita saksikan. So basically urutan bayi ni, selain daripada memberikan sentuhan kepada bayi, sentuhan merupakan bahasa kasih sayang antara ibu bapa dan juga bayi. Urutan juga mampu memberikan ketegangan otot dan menyingkirkan tekanan kepada bayi anda. Okey, ia juga mampu merangsang sistem saraf bayi, terutamanya kepada bayi yang sering mengalami masalah kolik. Okey, urutan ini dapat membantu anak-anak yang menghadapi kolik. Kolik adalah tangisan bayi yang tidak berhenti. So, urutan dikatakan mampu mengurangkan simptom kolik di kalangan bayi. Bayi yang sering kali diurut juga mampu mendapat tidur yang lebih baik. Ini kerana urutan itu sendiri mampu menghasilkan hormon melatonin yang akan menyebabkan bayi merasa lebih mengantuk dan tidur lebih lena. Kajian menunjukkan 30 minit urutan setiap hari selama 2 minggu sebelum waktu tidur bayi dapat memberikan tidur yang lebih lena dan lebih lama kepada bayi anda. Okey, selain daripada bayi, urutan juga akan mampu memberi kebaikan kepada ibu bapa bayi sendiri. Okey, urutan dapat meningkatkan
keyakinan di kalangan ibu bapa dalam menguruskan bayi dalam proses seharian. Di samping itu urutan juga dapat secara tidak langsung melibatkan pasangan selain daripada ibu, pasangan seperti ayah, adik-beradik lain untuk sama-sama dalam proses pembesaran bayi itu sendiri. Ada 6 cara urutan yang ibu bapa boleh praktiskan bersama dengan bayi di rumah. Pertama adalah urutan kepala dan muka. Kedua, urutan dada. Ketiga, urutan bahagian abdomen. Keempat, urutan tangan. Kelima, urutan kaki. Dan keenam adalah urutan di bahagian belakang bayi. Kita akan berhalusi satu persatu cara-cara urutan ringkas yang ibu bapa boleh lakukan di rumah. Urutan pertama, biasanya untuk bayi kita akan mulakan dengan urutan di bahagian kaki anak. Sebelum kita memulakan urutan, ibu bapa perlulah memastikan bahawa bilik dalam keadaan suam, lampu tidak terlampau terang untuk bayi supaya dia menimbulkan suasana yang tenang dan selesa untuk bayi anda. Ibu bapa juga boleh letakkan alas yang selesa untuk anak berbaring masa kita nak memulakan urutan untuk bayi. Sebelum memulakan urutan, sangat penting, ini adalah tips penting yang ibu bapa perlu lakukan sebelum memulakan urutan. Ibu bapa perlu memastikan bahawa anak-anak bersedia dan anak-anak bersetuju untuk memulakan urutan. Apa yang ibu boleh lakukan adalah boleh ambil lotion atau apa-apa minyak bayi untuk memulakan urutan. Minta permission daripada bayi. Ibu bapa perlu memastikan bahawa terdapat eye contact dari mata ke mata untuk anak untuk memulakan proses urutan. So apa yang ibu boleh lakukan adalah ambil lotion dan buat macam di depan mata, so sambil kita minta izin dengan anak. Sayang, ibu nak urut hari ini. So kita boleh mulakan dengan sentuhan lembut pada badan bayi anda. So tunggu respon daripada bayi. Jika bayi menunjukkan respon bahawa bayi bersedia untuk diurut, barulah kita akan memulakan urutan. So urutan pertama yang saya akan tunjukkan hari ini adalah urutan di bahagian kaki. So apa yang ibu bapa boleh lakukan adalah urutan boleh dimulakan dari bahagian peha ke bahagian tapak kaki anak. Apa yang ibu bapa boleh lakukan adalah urutan perlahan ke atas. Ibu bapa boleh membuat kiraan 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Daripada atas kita akan urutkan ke bahagian peha bayi anda. 1, 2, 3, 4, 5. So saya suka ingatkan semasa proses urutan tu jangan lupa untuk teruskan eye contact dan komunikasi dengan bayi. Kemudian kita boleh beralih kepada tapak kaki anak. So apa yang kita perlu lakukan, kita boleh gunakan dua ibu jari dan tekan secara perlahan keseluruhan tapak kaki, dan seterusnya ibu boleh menggentel jari kaki anak satu per satu. Dan urutan kaki ini akan diakhiri dengan menggentel keseluruhan kaki bayi. Ibu bapa boleh lakukan satu per satu. Sekarang kita akan beralih kepada kaki seterusnya. So sama daripada peha ke arah tapak kaki bayi. 2, 3, 4. So dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh teruskan dengan tekanan bahagian tapak kaki bayi dan urutan pada jari kaki dan juga gentel kaki bayi. So daripada bahagian kaki, so tadi kita dah explain apa itu urutan kaki, kita boleh beralih kepada bahagian perut bayi. So apa yang ibu bapa perlu lakukan adalah, urutan perut bayi adalah sangat penting untuk mempercepatkan proses pengeluaran angin pada bayi. Sangat bagus untuk bayi ada masalah kolik juga.
Okey, so dan juga untuk sistem pencernaan bayi juga sangat baik. So apa yang ibu bapa perlu lakukan adalah okey, letak tangan pada perut bayi. Okey, dan bila bayi bersedia boleh perlahan-lahan mengayuh ke bahagian bawah. Dengan kiraan 5 juga. 1 2 3 4 5. Okey, dan ibu bapa juga boleh teruskan dengan urutan I love you. Setelah itu, okey, saya akan angkat bayi ni sekarang so ibu bapa boleh tengok. Okey, bahagian abdomen bayi kita akan mengurut secara alfabet I, L dan U. Daripada atas ke bawah, I, L terbalik ke bawah dan juga U. Okey, so selesai daripada itu, ibu bapa boleh bengkokkan lutut bayi ke arah perut. Hingga selama 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, so selepas bahagian perut, kita akan beralih kepada bahagian dada bayi. So, apa yang ibu perlu lakukan? Okey, kalau tangan tu dah tak ada lotion, kita boleh tambah lagi. Okey, buat macam ni untuk panaskan tangan. So, agar anak tu tak rasa terkejut ni, kita letak tangan kita yang sedikit. So, kita boleh letak di atas dada bayi. So, kita boleh mulakan dengan open book. Open book tu maksudnya kita akan tolak ke arah bahu dan turun ke bawah berbentuk love. 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5. Kemudian kita boleh sambung dengan criss-cross. Okey, apa yang kita akan lakukan adalah daripada bahagian abdomen, di bahagian dada kita akan tarik ke atas bahu dan tangan kiri ke atas bahu sebelah kiri dan kita akan teruskan. Okey, so perlu diingat semasa urutan dilakukan ke atas bayi anda, tidak perlu untuk membuat tekanan ataupun urutan yang kuat, cukup sekadar sentuh dan tekan. Okay, so kita sudah selesai di bahagian dada anak. Kita akan beralih kepada bahagian tangan anak kita. Okay, so bahagian tangan basically dia lebih kurang sama macam kaki tadi. So kita akan mulakan daripada bahagian bahu anak. Kita akan tarik ke depan. 2, 3, 4, 5. Okay, daripada pegangan tangan kita akan turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan kita akan buka pergelangan tangan anak kita perlahan-lahan. Okey, biasanya untuk bayi baru lahir ni, mereka suka menggenggam tangan. So urutan ini mampu untuk menstimulasi anak untuk membuat bukaan tangan. Okey, 5. And then urut satu persatu dari bayi anda secara perlahan. Dan kita akhiri urutan tangan dengan menggentar keseluruhan tangan antara tangan. Kita boleh beralih semula ke arah ke sebelah tangan yang satu lagi, sama juga. 2, 3, 4, 5 dan urutan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Bukaan pada tangan dan urutan pada bahagian jari anak dan gentle. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada urutan di bahagian muka. Urutan di bahagian muka ni sangat bagus, terutamanya untuk bayi yang baru lahir, okey, 6 minggu yang pertama terutamanya, sebab bayi akan kerap menangis, kerap minum susu, pergerakan minum susu. So, urutan ni mampu merilekskan bayi anda. Okey, so apa yang kita perlu lakukan adalah, okey, macam saya cakap tadi daripada awal, kekalkan komunikasi dengan anak, kekalkan eye contact dengan anak supaya proses urutan itu bukan hanya satu proses, ia adalah menunjukkan satu sentuhan kasih sayang antara ibu dan anak juga. So apa yang ibu bapa perlu lakukan adalah letak tangan di belakang kepala anak kepada bayi, buat gerakan seperti kita nak shampoo kepala anak tu, sama juga. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Sudah ibu jari tekan di bahagian dahi di hadapan ni 5 kali juga. 1,
di atas eyebrow ni dekat sini. Okey, saya akan dudukkan bayi ni, kita dudukkan muka dekat sini. Okey, 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, daripada bahagian hidung bayi ke arah tulang pipi, kita akan buat gerakan ini di atas muka bayi. 1, 2, 3, 4, 5 dan gerakan di atas bibir bayi ke tepi. 1, 2, 3, 4, 5 dan gerakan di bahagian dagu bayi. 1, 2, 3, 4, 5 dan gerakan terakhir untuk urutan muka dan kepala adalah kita akan letakkan tangan di bahagian sisi muka bayi dan urut sampai ke bahagian telinga. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so kita dah selesai urutan kaki, perut, dada, tangan dan kepala. So untuk bayi yang lebih besar, kita juga boleh melakukan urutan di bahagian belakang bayi anda. So apa yang ibu-ibu perlu lakukan adalah boleh letakkan bayi dalam kedudukan meniarap. Okey, boleh gunakan sedikit lotion lagi. Letakkan tangan di atas belakang bayi dan buat urutan kiri dan kanan. Okey, macam saya cakap tadi, kalau bayi bersedia dan bayi sudi untuk diurut bahagian belakang, baru kita urut. Okey, kalau bayi menunjukkan yang dia dah penat ataupun dia dah tak nak urut, so kita tak perlu dah urut bahagian belakang. So kita akhiri dengan, okey, kita akan gunakan 3 jari. Jari ni akan berada di tengah-tengah tulang belakang bayi. So hanya tekanan dilakukan kepada jari ini dan jari ini dan 5 kali. Okay, jangan buat tekanan pada tulang belakang, hanya tekanan dilakukan di antara tulang belakang bayi. Okey, so urutan dah selesai. Kita boleh letak bayi pada kedudukan baring dan berterima kasih kepada bayi kerana bekerjasama dalam proses urutan sebentar tadi. Okey, so itu saja. Okey, itu adalah teknik-teknik urutan yang ibu bapa boleh lakukan di rumah. Okey, tadi kita dah bincangkan 6 teknik urutan. Yang pertama, urutan kaki. Yang kedua, urutan bahagian perut bayi. Yang ketiga, urutan di bahagian dada bayi. Yang keempat, urutan tangan. Yang kelima, urutan muka dan kepala. Dan yang keenam, urutan di bahagian belakang badan bayi anda. So, urutan bayi sepatutnya menjadi salah satu rutin yang menggembirakan anak, okey, yang memberi manfaat kepada bayi anda. So sangat penting sebelum memberikan urutan, ibu bapa perlu pastikan bayi bersedia. So jangan urut bayi dalam keadaan bayi sedang lapar atau jangan urut bayi jika bayi menangis. Ibu-ibu perlu memberhentikan urutan jika bayi menunjukkan ciri-ciri bayi tidak bersedia dan tidak selesa dengan urutan yang diberikan. Okay? So, perkara lain yang perlu dielakkan sebelum mengurut bayi anda perlu pastikan bayi bukan berada dalam keadaan terlampau kenyang atau terlampau lapar. So, pastikan urutan bayi dilakukan sekurang-kurangnya 30 ke 40 minit selepas sesi penyusuan ataupun ibu bapa perlu pastikan bayi berehat sekurang-kurangnya 15 minit sebelum meneruskan proses penyusuan yang seterusnya. Ibu bapa, sebelum anda memerlukan urutan kepada bayi anda, perlu diingatkan bahawa anda telah menyediakan sekurang-kurangnya masa 15 minit ke 30 minit untuk sesi urutan supaya anda tidak tergesa-gesa untuk menghabiskan sesi urutan anda dan anak anda. Okey, juga perlu pastikan sebelum memerlukan urutan pada bayi anda, anda tidak ada kuku yang panjang, okey. Kalau ada cincin, ada jam tangan yang mungkin akan mencederakan bayi, ibu bapa boleh cabut dulu, letak di tepi dan boleh memulakan proses urutan. Untuk pemilihan waktu urutan pula, okey, dia terpulang kepada preference ibu bapa, sama ada selepas mandi. Kebanyakan ibu bapa akan melakukan urutan selepas bayi mandi ataupun sebelum bayi tidur. Okey, tapi yang paling penting ibu bapa perlu memastikan
kalau boleh lakukan rutin urutan itu pada waktu dan pada proses yang sama. Contohnya kalau kita biasa lakukan urutan selepas mandi, lakukan selepas mandi. Kalau kita biasa lakukan urutan pada waktu malam sebelum tidur, lakukan proses urutan yang sama. So biasanya urutan ni depends pada bayi anda, berapa kali bayi anda bersedia untuk diurut. Dia tak ada spesifik, satu hari tu berapa kali dia minimum ataupun maksimum bayi perlu. Tapi yang paling penting, apa yang ibu bapa perlu ingat, lakukan urutan, rutin urutan tu cuba lakukan pada waktu yang sama setiap hari untuk memberikan satu suasana ataupun pengalaman yang bayi tunggu-tunggu untuk bersama dengan ibu bapa. Sangat penting, keselamatan bayi semasa proses urutan itu adalah sangat penting, adalah sangat utama untuk ibu bapa pastikan sepanjang proses urutan itu berlangsung. Mengikut daripada International Association of Infant Massage, minyak yang sesuai digunakan untuk bayi adalah minyak cold press tanpa bau, minyak organik. Ibu bapa juga boleh gunakan lotion atau minyak bayi, tapi perlu pastikan adalah petroleum free product. Tak boleh menggunakan produk yang mungkin akan memberi kesan tidak baik kepada kesihatan bayi. So ibu bapa dekat luar sana, kita dah kongsi daripada awal tadi kebaikan urutan bayi, tips urutan bayi yang senang untuk kita buat dekat rumah nanti, apa yang perlu, apa yang tidak boleh dilakukan semasa urutan. So sekarang tugasan anda di luar sana, cuba praktiskan urutan bayi dengan anak, kerana sentuhan adalah komunikasi kasih sayang yang sangat penting di antara ibu bapa dan bayi. Sentuhan akan menyebabkan bayi bukan saja mendapat kebaikan daripada proses urutan itu sendiri, tapi juga mampu mengeratkan kasih sayang di antara ibu dan bapa. Terima kasih Puan Elpini Ramli kerana telah sudi berkongsi sesuatu yang sangat bermanfaat buat kita semua bersama Cetaphil. Terima kasih sekali lagi Cetaphil. Tahukah anda, kulit bayi adalah 10 kali lebih sensitif berbanding kulit orang dewasa. Sebab itulah mereka perlukan penjagaan kulit yang lembut. Cetaphil Baby Moisturizing Bath and Wash membersih sambil melembapkan kulit. Dan Cetaphil Baby Daily Lotion menenangkan dan memperbaiki tekstur kulit bayi. Bayi anda kekal sihat dan gembira dengan Cetaphil Baby. Kita masih lagi bersama Farhanim Razak, pemenang Pa and Ma Gala Mums yang diinspirasikan bersama Cetaphil. Angkat sikit name plug tu, angkat sikit, angkat. Nampak ring light di situ, cantik. Okey, saya suka sangat guna istilah super mum ni sebab bila tengoklah macam ibu berkejaya macam Hanim ni, mampu menguruskan anak, menguruskan suami, menguruskan perniagaan je. Dan tambahan tengok tu, Hanim ni bukannya ibu dan kerjaya semata-mata. Dialah juga host, dialah juga model muslimah, dialah juga usahawan. Pula tu ada anak kembar dan tak mudah sebenarnya nak buat semua ni. Dan saya yakin ramai ibu yang berkejaya di luar sana juga kagum dengan Anim dan nak jadikan Anim sebagai sumber inspirasi. Tapi untuk Anim sendiri, mesti Anim tak harapkan sebarang pujian ataupun sebarang balasan lah kan. Cuma mungkin dari suami mestilah nak sikit ke time of me time sikit kan. Cuma Anim, saya suka simpan last-last ni soalan, 4 last-last ni untuk soalan yang deep, soalan yang menyentuh hati sikit. Okay, so soalan dia silakan. Sebegini Anim. Kalaulah diberi peluang untuk meluahkan harapan untuk Mina dan Mira kan pada masa hadapan kan, apa luahan yang Anim nak sampaikan kepada mereka? Silakan. Anim ada terbaca satu artikel daripada Prof Muhaya. Prof Muhaya cakap anak adalah anugerah daripada Allah yang tak ternilai harganya. Jadi sesusah mana pun, secabar mana pun, ambillah amanat ini, amanat yang diberikan oleh Allah ini untuk menjaga mereka sebaik yang mungkin, kesabaran yang setinggi yang boleh supaya nanti kita akan boleh merasai buahnya, hasilnya di dunia dan juga di akhirat. Kan? Bila Anim baca ayat tu, Anim kata betul. Memang kena sabar, memang
kena tinggi sangat kesabaran tu untuk menjaga amanat yang Allah bagi ni, sebab hasilnya nanti kita sendiri yang bentuk. Bukan maid, bukan mak mertua, bukan mak ayah kita. Kita sendiri, mak ayah yang rapat dengan anak-anak hari-hari ni. Bangun tidur tengok muka mereka, mandi pun dengan mereka, makan pun dengan mereka. Kita, tanggungjawab tu kita. Jadi harapnya daripada Anim adalah Anim nak tiga perkara ni daripada Aminah dan Amira. Yang pertama, Anim amat berharap dan berdoa setiap hari kepada Allah supaya Aminah dan Amira menjadi anak yang solehah, yang mendoakan kesejahteraan, yang mendoakan supaya Allah ampuni segala dosa Anim dan Arif jika Anim dah tak ada nanti. Mereka lah yang menjadikan ganjaran yang Anim boleh bawa, bonus yang Anim boleh bawa ke dalam kubur nanti, di hari pembalasan nanti. Aminah dan Amira lah yang menjadi penyelamat kami, Anim dan Arif. Seterusnya adalah yang kedua, Anim berdoa supaya Allah menjadikan Aminah dan Amira ni insan ataupun hamba Allah yang sentiasa menjadi penyejuk hati untuk sesiapa sahaja yang melihat mereka di media sosial, yang selalu kongsi di sekolah ke atau di mana-mana yang mereka berada. Mereka ni menjadi manfaat, menjadi penyejuk hati, membahagiakan, melapangkan dada sesiapa yang melihat mereka. Even sekarang pun bila Anim kongsikan keceriaan Aminah Amira di Instagram, ramai yang bagi respon yang bagi respon secara jujur ni cakap, bagi respon antaranya adalah bila mereka balik kerja penat, tapi bila tengok telatah Aminah dan Amira, dia jadi relax, jadi happy, sebab yelah anak-anak ni tak ada dosa kan Dr. Say, bila tengok tu betul, sejuk je, dia macam automatik sejuk je hati. Muka pun tak perlu nak pakai makeup ke macam mak dia ni pakai makeup kan. Anak-anak ni tak perlu pakai makeup pun dah cantik je, kulit sejuk je bila tengok, sebab tak ada dosa. Jadi Anim harapkan itulah mereka menjadi satu insan ataupun individu yang menjadi manfaat pada orang lain. Yang seterusnya, yang ketiga, tak ada lain yang Anim doakan adalah semoga Aminah dan Amira satu hari nanti bila Anim dan Arif dah tak ada, kita tak tahu bila Allah akan ambil nyawa kita, mungkin esok, mungkin kejap lagi, we never know. Sebab itulah hari-hari Anim dan Arif berdoa, setiap hari berdoa. Doa yang pertama adalah of course untuk anak-anak. Antara doanya adalah supaya Aminah dan Amira ni dia membesar menjadi hamba Allah yang dekat dengan agama, yang dekat dengan Al-Quran, yang sayang Al-Quran, yang sayang cintakan agama, menjadi duta-duta kecil agama Islam ni. Bila orang lain melihatnya, orang lain juga turut sayangkan Al-Quran, sayangkan Islam. Itulah yang tiga perkara ni lah yang sering kali Anim dan Arif bincangkan, sebut-sebut. Sebab kan bila tiga perkara ni, bila kita orang selalu bersembang, dia kan sedikit semangat kan, dia membuatkan Anim dan Arif nak berubah jadi bukan sekadar ibu bapa yang baik, tapi menjadi hamba Allah yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah. Sebab tanggungjawab anak ni dia bawa kita ke akhirat. Bila kami selalu bersama pasal anak, dia terus buat kami insaf. Kami katakan yang dengan cabaran yang ada sekarang, pandemik yang tak berkesudahan ni, kami selalu rasa dunia ni hanya seketika, hanya pinjaman. Yang paling lama adalah, yang paling berkat adalah nanti di akhirat nanti. Jadi bila dapat anugerah ni pun bagi Anim ini adalah salah satu cara untuk Anim bagi inspirasi ataupun bagi idea kepada ibu-ibu kat luar sana yang mungkin tengah stres, yang freak out macam ni, yang freak out macam kita kan Dr. Say, yang tak boleh nak fokus untuk jaga anak. Biarlah tindakan ataupun apa yang Pak Emma lakukan ini menjadi satu titik tolak, idea ataupun inspirasi menjadi kita hamba yang baik, ibu bapa yang baik, manusia yang baik untuk semua orang dan dengan Allah khususnya. InsyaAllah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Moga terlaksanalah. Terima kasih sangat-sangat Anim. Cukup deep, cukup meaningful. Yang saya rasa kalau siapa-siapa yang dengar ni semestinya akan dapat banyak manfaat daripadanya. Betul lah juga kan. Sebab walaupun saya ni seorang ayah, tapi saya rasa ramai ibu luar sana yang setuju bahawa menjadi ibu ni pangkat dia memang tak ada hierarki. Sebab macam itulah, macam Anim sendirilah. Dah sibuk-sibuk seharian kan. Tapi bila balik uruskan anak, layan kerana suami. Tapi bila anak tu dah tidur, mesti terfikir, ya Allah, bersyukurnya aku dikurniakan rezeki sebegini, amanat sebegini. Kan? Anda rasa macam penat seharian tu settle, terbayar. Betul. Bila tengok anak-anak tu bila bangun pagi cari kita semua.
lain macam lah sebenarnya kan. Betul, bila doktor saya sebut tentang bersyukur ni adalah satu perkataan yang paling kita kena guna setiap hari. Bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Jangan terlampau bandingkan dengan manusia lain yang ada kat media sosial. Bila kita bandingkan, kita hilang rasa bersyukur. Bila kita hilang rasa bersyukur, kita ada fokus kelemahan. Bila fokus kelemahan, kita besar-besarkan lagi kelemahan tu, dan dia membuat kita lagi down, stres, tak rasa jadi ibu yang baik, tak rasa jadi ayah yang baik. Stop bandingkan diri. Sesiapa pun ibu ataupun ayah kat luar sana, anda adalah yang terbaik. Anda dah membesarkan anak dengan baik. Just focus on yourself, fokus dengan anak-anak, supaya mereka pun membesar dengan secara persekitaran yang positif yang kita sendiri bentuk, kita sendiri hasilkan. Alhamdulillah. Sebab itulah I suka sangat jadi host untuk show ni, sebab banyak sangat input yang dapat daripada mamis-mamis yang hebat macam Anim sendiri. So terima kasih sekali lagi Anim. Dan congratulations again. Okay. Last word. Any last word from Anim? Any last word from Anim? Okay, last word. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi di atas Allah gerakkan hati dan juga perasaan tim Pak Emma untuk memilih Anim antara best mama millennial. Walaupun yang rasa ni tak layak untuk anugerah ini, walaupun yang rasa lebih ramai yang jauh lagi hebat daripada Anim, tapi biarlah anugerah ini Anim dapat beri manfaat dan beri satu ilmu dan juga idea untuk ibu-ibu di luar sana menjadi yang lebih baik, dan kita terus berkasih sayang dan terus memberi untuk anak-anak, untuk suami dan juga untuk keluarga, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Amin. Rabbal-Alamin. Terima kasih sekali lagi buat semua yang setia menonton Pak Emma Galah Mums yang diinspirasikan bersama Cetaphil, dan juga merupakan sebuah program anugerah digital yang memberi penghargaan kepada 20 mama milenial yang bukan hanya mempunyai pengaruh yang kuat di social media, malah memberi inspirasi buat ibu-ibu muda di luar sana. Dan semestinya Farah Anim Razak adalah salah seorang penerima anugerah ini yang cukup dan sangat layak daripada kami. Akhir kata, seorang ibu itu hanya memberi, tak harap kembali, ibarat sang surya menyinari dunia. Assalamualaikum. Hingga kita berjumpa lagi. Take care, stay safe. Bye-bye.